Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pelaksanaan projek naik taraf Jalan Kampung Lot M hingga ke persimpangan Batu 32 Jalan Sandakan Kota Kinabalu di bawah pakej Lebuh Raya PEN Borneo berjalan lancar. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata pembinaan Lebuh Raya sepanjang 18.1 km itu melibatkan kos RM513 juta. Kerja pembersihan jajaran tersebut bermula Mei lepas dan pembinaan Lebuh Raya 4 lorong 2 hala itu dijangka siap pertengahan 2020. Tan Sri Pairin yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah berkata pembinaan Lebuh Raya jajaran tersebut turut melibatkan pembinaan sebuah jambatan sepanjang 70 meter menyeberangi Sungai Segaliut, jejantas Sekolah Menengah Kebangsaan Segaliut dan persimpangan bertingkat di Batu 32 Jalan Sandakan Kota Kinabalu. Apa yang telah diberi maklum kepada kami pada pagi tadi, perjalanan pelaksanaan pakej 27 ini berjalan dengan baiklah. Menurut Tan Sri Pairin, apabila siap kelak, projek itu akan memberi impak besar kepada persekitaran kawasan berkenaan dari segi pembangunan dan menjadi pemangkin ekonomi penduduk. Beliau ditemui media ketika melawat tapak pembinaan jajaran Lebuh Raya berkenaan di Sandakan. Usaha memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar menerusi program Sekolah Rakan Alam Sekitar Serasi merupakan langkah tepat. Menurut Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Haji Kamarlin Haji Ombi, menerusi program itu, warga sekolah komuniti setempat, kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO akan bersama-sama memainkan peranan menyampaikan mesej mengenai kepentingan mengekalkan kehijauan alam sekitar. Usaha murni tersebut bukan sahaja mampu melahirkan rasa cintakan alam sekitar, malah secara tidak langsung berupaya mengekalkan keindahan alam semula jadi untuk tatapan generasi akan datang. Beliau berucap semasa pelancaran program serasi peringkat Sekolah Kebangsaan SK Ulu Kukut, anjuran bersama SK Ulu Kukut dan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar di SK Ulu Kukut, Kota Belud. Dalam perkembangan sama, Datuk Kamarlin mahu Pejabat Pendidikan Daerah Kota Belud sentiasa memantau program serasi yang dilaksanakan di SK Ulu Kukut, Kota Belud bagi memastikan kejayaan program berkenaan. Beliau turut mencadangkan agar SK Ulu Kukut Kota Belud menyertai pertandingan serasi di peringkat negeri tahun depan sebagai motivasi kepada pelajar untuk terus menjaga dan mengekalkan keindahan alam sekitar. Terdahulu, Datuk Kamarlin melancarkan Taman Hidupan Liar SK Ulu Kukut Kota Belud. Taman ini dilengkapi dengan replika penyu, ular dan bangau yang bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan mengekalkan hidupan itu dalam ekosistem alam sekitar. Polis Diraja Malaysia PDRM akan bertindak lebih agresif dalam mengekang isu-isu senjata api secara haram, khususnya senjata api jenis bakakuk dan senapang angin di seluruh negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Ramli Din berkata sehingga Jun tahun ini 69 kes berkaitan senjata api secara haram direkodkan, 37 daripadanya senjata api jenis bekakuk dengan 10 daripadanya dirampas di daerah Tawau. Kita juga akan mengambil tindakan kepada siapa juga yang memiliki senjata bekakuk ini dan kepada orang-orang ataupun kedai yang menjual peluru-peluru untuk digunakan secara haram ini. Dan kita akan mengambil tindakan yang sama ke arah itu. Beliau memberitahu sidang media sempena lawatan rasminya ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau. Datuk Ramli juga berkata PDRM akan mengambil tindakan lebih keras dalam menangani penyalahgunaan dadah kerana ia penyebab kepada pelbagai kes jenayah lain. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terus memperkasa usaha memerangi rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan menerusi komitmen Ikrar Bebas Rasuah IBR melibatkan pelbagai agensi swasta maupun kerajaan. Di Kota Kinabalu, seramai 50 warga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia melafazkan IBR berkenaan yang diadakan serentak di seluruh negara.
Pengarah Maritim Sabah dan Labuan Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsom berkata komitmen terhadap IBR penting kerana anggota penguatkuasaan maritim terdedah kepada unsur-unsur berkenaan dalam menjalankan tanggungjawab menangani jenayah di laut. Kita dapat menahan pelaku-pelaku rasuah yang cuba untuk menyogokkan anggota FMM semasa mereka menjalankan tugas penguasaan di laut yang mana mereka dipercayai telah melakukan pelakuan-pelakuan jenayah yang di diamni laut dengan harapan mereka dapat dibebaskan daripada pertuduhan. Setiap anggota itu mesti mempunyai komitmen dan tanggungjawab untuk memerangi dan juga mengatasi masalah rasuah dan salah guna kuasa. Dan untuk itu, sebagaimana yang diucap tadi oleh Datuk Seri Jamidan, it is a very committed IBR di mana setiap anggota dari peringkat atas hingga ke bawah adalah bertanggungjawab untuk memerangi bersama-sama dengan SPRM. Mereka ditemui RTM selepas menyaksikan lafaz ikrar bebas rasuah antara APMM dan SPRM di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan Laksamana Muhammad Zubil dan Datuk Sazali menandatangani komitmen perjanjian IBR. Pasukan sukarelawan perlu sentiasa bersiap sedia dalam membantu mangsa bencana seperti kebakaran. Komander Regimen 516 Askar Watania Tan Sri Liu Yunfa berkata, ia penting untuk membolehkan pasukan berkenaan memainkan peranan dan tanggungjawab terhadap masyarakat ketika berlaku bencana. Peranan-peranan askar yang terlibat dalam ini memang satu seranan daripada Yang Berhormat Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Samudin, kerana Menteri telah bagi arahan kepada semua, bukan sahaja tetap malahan kepada sukarela pun kami tetap mainkan peranan bersama apabila ada sesuatu kebakaran ke bencana apa-apa yang terlibat pun kita harus melibat bersama dan turun padang bersama, kongsi bersama dengan pasukan agensi lain untuk membantu mangsa-mangsa. Beliau ditemui pemberita ketika mengadakan lawatan dan tinjauan terhadap mangsa kebakaran di Kampung Hidayat Batu 4 Jalan Apas, Tawau. Menurut Tan Sri Liu, kolaborasi pelbagai pihak dan agensi terlibat, parti politik, badan bukan kerajaan NGO dan individu juga memperlihatkan hubungan kerjasama padu semua pihak dalam menggalas tugas selain tanda prihatin dan penyayang dalam kalangan rakyat negara ini. Terdahulu, beliau yang juga naib Presiden Gerakan menghulur sumbangan peribadi berupa makanan serta keperluan lain. Sumbangan disampaikan anaknya Simi Liu Samyi. Sabtu lepas, hampir 2,000 mangsa tinggal sehelai sepinggang apabila rumah mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Hidayat Batu 4 Jalan Apas, Tawau. Ibu bapa perlu melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dianjurkan pihak sekolah sekurang-kurangnya sekali seminggu. Setiausaha Politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Kibin Haji Samad berkata, langkah tersebut untuk membolehkan ibu bapa dan guru-guru bersemuka sekaligus memberi peluang kepada mereka berbincang mengenai pembelajaran anak-anak. Ia juga membuka ruang kepada ibu bapa untuk membantu guru-guru menyediakan formula pembelajaran terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan pelajar dan pencapaian sekolah. Dalam masa sama, Dr. Kibin menasihati ibu bapa agar tidak menghukum anak-anak sekiranya mereka kurang cemerlang dalam pelajaran. Sebaliknya, memberi sokongan berterusan bagi meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pekan Kota Belud kali ke-17 di Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud. Majlis ini bagi menghargai kejayaan di samping memberi motivasi kepada pelajar untuk terus meningkatkan pencapaian cemerlang mereka sama ada dalam bidang akademik maupun kokurikulum. Beberapa anugerah cemerlang disampaikan, antaranya Anugerah Pelajar Terbaik dan Harapan Kokurikulum, Anugerah Pelajar Terbaik Mata Pelajaran, Anugerah Khas Nilam dan Anugerah Hal Ehwal Murid. Kemenangan pasukan Badak ke atas PDRM dalam perlawanan minggu lepas menyuntik semangat pasukan itu untuk beraksi secara mantap.
Ketua Jurulatih Bola Sepak Sabah Julius Ating berkata percaturan menurunkan keempat-empat pemain import negeri ternyata berbaloi buat pasukan Sabah dengan corak permainan seimbang dalam pasukannya. Walaupun dalam masa yang singkat pemain import ni ada bersama kita, tapi ternyata mereka cepat menyesuaikan diri dan boleh bermain dengan pemain-pemain lokal yang kita sudah sedia ada lah. Jadi harapan saya apabila kita memenangi perlawanan yang pada hari yang lalu, kita boleh menjadi satu motivasi dan beri keyakinan kepada pasukan untuk bermain lebih baik lagi. Sementara itu, pengurus pasukan Liga Sabah, Datuk Joel Noentin, berpuas hati dengan prestasi dan komitmen tinggi yang ditunjukkan keempat-empat pemain import baharu pasukan Sabah kerana dapat menyesuaikan diri dengan pemain sedia ada. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi, Majlis Perasmian Penuaian Padi Peralatan Jepun di Kampung Labuan, Kota Belud. Sementara itu, pada pukul 11 pagi, sidang media Tugu Budaya Etnik Sabah edisi ke-8 di Kota Kinabalu. Hari sekali, pukul 7.30 malam, Majlis Malam Jasamud Kenang dan Anugerah Anak-Anak Cemerlang 2016 Jabatan Penjara Malaysia Peringkat Negeri Sabah dan Sarawak tahun 2017. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah. Pagi ini kembali bersama Aisyah di Angkasa Puri. Silakan.